dan Syekh Jamal. Ini nama Jamal ni, nama sebenarnya Sulaiman Jamal tu. Sulaiman Jamal dia menghasyikan atau menghuraikan kitab Fathul Wahab. Jamal Fathul Wahab. Daripada golongan ulama mutaakhirin ni, jikalau mengambil pada mulanya dengan tiada ditakdir, pada yang berubah dengan takdir itu, maka mengambil dia akan air semayang atau mandinya junub. Nescaya sahlah wuduknya dan mandinya, kerana sehingga bahawasanya air itu syak pada menyucikan, dan kami tiada memberi bekas syak itu, sebab mengikut asalnya yang yakin, iaitu menyucikan. Apa maksud sini? Dia kata jikalau mengambil pada mulanya dengan tiada takdir, pada mulanya dengan tiada ditakdir, pada air yang berubah dengan takdir itu. Takdir itu iaitu takdir mukhalafah. Dia tak buat cara takdir mukhalafah maka mengambil ia seorang akan air semayang atau mandi junub. Sesahlah wuduknya dan mandinya, kerana sehingga bahawasanya air itu syak pada menyucikan, dan kami tidak memberi bekas syak itu, sebab mengikut asalnya yang yakin, iaitu menyucikan. Ini satu masalah yang menarik lah. Mungkin kita jangan jumpa dalam kitab-kitab fiqh yang lain, iaitu dua orang imam ni, Imam Bajurumi dan Imam Jamal, Sulaiman Jamal, dalam kitab, kedua-dua kitab beliau ni, kitab mereka ni, dua orang yang berlainan ni, dua kitab yang berlainan tuannya. Dia kata kalau suatu orang tu syak pada air tu, air, adakah air mustakmal atau air mutlak, syak. Masalah ni, air ni mustakmal ke air mutlak? Syak. Dia syak. Kalau menurut mereka ini, kemudian tak buat takdir yang mukhalafah. Takdir yang mukhalafah tu maksudnya disukat, diuji kaji ya. Ya, kandungan air itu adakah peratusan itu lebih kan, kepada mutlak atau lebih kepada mustakmal. Adalah kaedah tu, mungkin dia sudut bau, rasa dan warna dia, takdir mukhalafah tu tak buat. Dia kena syak je, bukan yakin nak, bukan zan, syak. Air ni mustakmal ke mutlak ke. Jadi kalau tidak diistimalkan, maksudnya tidak dibuat uji kaji tu kan, tak apa. Ni Pertuan Bajurumi dengan Sulaiman Jamal boleh. Kita pun kadang-kadang selalu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang masalah air yang begitu. Boleh ambil fatwa mereka. Masalah tu masalah lagi. Bermula air berubah yang banyak dengan mukhalid. Itu kata Bughyatul ni satu kitab. Sebenarnya fatwa-fatwa dia hebatlah. Kandungan Bughyatul ni, dia banyak masalah-masalah yang gharib yang jangan jumpa dalam kitab-kitab lain. Jadi Syekh Fatwa ni kumpulkan lah fatwa tu dalam kitab ni, Bughyatul. Kau tengok asal usul tu, semua ada berlaku tu. Dan kita Arab pun, kita fiqh dia dah sebut Bajurumi ada, kita rujuk sana. Semak baliklah kitab Bajurumi, Hasyiah Bajurumi, Fathul Wahab.
Jurumi ada menghasyiahkan. Hasiah tu maksud mensyarah komentar lah. Buat komentar bagi kitab yang kena Khatib Syarbini, dan juga buat hasiah bagi kitab Fathul Wahab bagi Syekhul Islam Zakaria Ansari. Jurumi Jamal pula hasiah bagi Zakaria Ansari. Dia kena apa tu Fathul Wahab. Ulama dulu tak tinggal kita tu semua. Itu marjik umdah, rujukan yang asas yang diutamakan. Tu. Beza dengan orang sekarang. Orang sekarang ni dia mendahulukan kitab-kitab apa muasarah, kitab contemporary, mausu'ah sana mausu'ah sini, daripada kitab-kitab turas. Tapi saya ingat itu mungkin di area belah negara daerah kita je. Kalau kita pergi seberang Indonesia ke, mungkin selain benua lain, negara lain pula, sikap-sikap ulama mereka lain. Ini ustaz lah nak faham tidak. Masalah itu bermula air yang berubah yang banyak dengan mukhalid yang sukar memeliharakan air daripadanya, maka itu suci dan sah ia mengambil wuduk dan menghilangkan najis. Maka tatkala dicampurkan dengan air mutlak, saya memberi mudarat atas kata Syekh Romli. Maka atasnya itu dilaraskan kepada kami dua air yang sah bersuci dengan salah suatu daripada keduanya dengan asing-asing, dan tidak sah dengan keduanya apabila berhimpun. Okey, jom kita buat faham ni. Air yang berubah yang banyak dengan mukhalid. Mukhalid ni maknanya ma la yumkin faslu anil ma'. Perkara yang tak mungkin nak cerai, nak pisahkan daripada air. Itu diistilahkan sebagai percampuran yang mukhalid. Kalau nak terjemah bahasa Melayu kata larut dalam air. Perkara yang melarut dalam air. Dia larut dalam air kan. Tak boleh nak pisah lah, macam gula. Itu mukhalid lah tu. Garam mukhalid lah. Dia larut dalam air. Tapi kalau air campur dengan minyak, itu tak kata mukhalid. Tadi tak, minyak tak larut dalam air. Itu dia kata mujawir, istilah dia. Mujawir. Minyak lagi. Pokok-pokok, daun yang ditumbuk kan, ataupun daun-daun tu dicampur dalam air, dia mengubah air juga, tapi perubahan tu perubahan yang mujawir. Dia boleh kita pisahkan dia. Tapi kalau bentuk mukhalid sini, perubahan sini yang boleh mencederakan mutlaknya air tu, air yang berubah yang banyak, perubahan yang banyak dengan yang mukhalid, dengan cara mukhalid yang sukar memeliharakan air daripadanya. Sukar melihara atau maksudnya kita nak boleh bezakan antara air itu dengan perkara yang bercampur dengan air. Contoh macam kopi, teh kan, campur dalam air, berubahlah air, warna air tu. Perubahan tu dia katakan mukhalid. Sukar pelihara, maka iaitu suci. Sukar pelihara ni payah nak jaga, maka iaitu suci. Baik, kita baca dulu lah. Sukar pelihara ni sukar nak jaga lah. Mungkin masuk dalam umum balwa kot. Al-amru idza dhaqa ittasa'a.
maka iaitu suci, dia masih lagi dalam kategori mutlak. Dan sah ia mengambil wudu. Jadi seorang boleh guna air yang walaupun mukhalid situ kerana susah nak jaga. Okey. Mengambil wudu dan menghilangkan najis boleh. Maka kalau dicampurkan dengan air mutlak, nescaya memberi mudarat. Campur dengan air mutlak jadi memberi mudarat. Kalau ambil campur mudarat, beri mudarat pada maknanya tak boleh lah. Saya nampak misal macam ni lah. Benda bercampur dengan suatu mukhalid yang dimaafkan ni, dia maaf lah tu. Susah nak jaga kan. Benda susah nak jaga ni. Apa lah contoh lah. Macam air dalam kolam lah. Air dalam kolam lama kan. Kiambang-kiambang yang bunga kiambang, kalau dalam Sabilul Muhtadin tu, misal dia kiambang yang duduk bunga-bunga kiambang tu kan, dia pokok, ada satu jenis pokok yang timbul dia di air, dalam kolam ke, dalam telaga ke, lama-lama jadi dia mempengaruhi air tu, dia masuk dalam, bawa dalam masalah ni, masuk dalam bawah kaedah umur balwa ni. Umur balwa ada banyak lagi contoh yang saya ingat yang lebih tepat daripada contoh tadi, daripada contoh kiambang. Contoh kiambang itu memang mukhalid begitu, dia bukan kata payah jaga, dia memang dimaafkan betul tu. Mukhalid begitu, dimaafkan. Terjadi sendiri. Dia sendiri kan, dia mempengaruhi akar-akar dia tu. Bila dah berlumut lama, air dalam telaga tu jadi kelabu, berkeladak. Itu tak apa sendiri. Ya, ini sebab dia masuk dari bawah kaedah kata umum balwa, kaedah apa, al-amru idza dhaqat ittasa'a. Perkara tu bila dah susah, dimaafkanlah, diluaskan dia. Masuk kaedah fiqh yang begitu. Jadi contoh saya ingat yang lebih tepat itu seperti kolah air semayang kan. Masjid lama, sorang-sorang lama yang tak terurus tu. Jadi ada tikus pun, tak kicak pun dalam tu kan, penuh. Tapi kerana dia lebih dua kolam, kata umum balwa, marah, dia dimaafkan. Dia wuduk boleh. Tapi contoh dengan tai tikus ni tak elok lah. Mesti kesihatan tikus lah. Tapi kitab fiqh ada sebut. Itu sebagai contoh, bukan macam itu sangat. Contoh je. Kalau kata tai apa? Tai lembu lah. Tai lembu tai sikit. Tai lembu jatuh dalam kolam. Bukan sengaja. Kolah tu, surah tu dah lama. Tapi banyak air kolam. Banyak lebih 2 kolam. Banyak kan. Kita pun ambil semayang. Boleh. Buat istinjak boleh. Sah. Okey. Pada satu perkara. Kemudian kata tosih ni, dia ada satu masalah lagi yang boleh jadi tak sah. Mula sah tapi tak sah pula. Mula dia maaf, sekarang tak maaf pula. Kalau air yang sama juga. Jadi jenis air yang tadi tu, kalau dia kata sini, yang tak maaf macam mana pula? Maka kalau dicampurkan dengan air mutlak, kita ada air mineral water sebotol, pergi bubuh dalam timbul tu, pergi ambil pula air kolah yang masalah tadi kan, puas sekali, dan saya memberi mudarat pada sahnya mandi dan sahnya buat istinja, buat wudu. Mudarat maksudnya kalau guna air dah campur gitu, tak boleh. Kalau dia saja tak apa, asing lah, mineral jangan campur. Mineral ni memang mutlak lah kan. Ini masalah far'iyah juga ni. Ini saya beri mudarat atas kata Syekh Romli.
Kata Syekh Ramli ni makna fatwa dia, kaul apa, ijtihad dia lah Syekh Ramli. Bila kata Syekh Ramli ni nihayah lah. Maka atasnya, maksudnya kalau kita ngikut kaul Syekh Ramli ni, kata tak sah tu, bila campur tak sah, bila pisah sah. Jangan cari jalan campur. Maka kalau atasnya atas kaul Ramli ni dilaraskan. Laras maksudnya dibuat satu macam teka-teki lah. Teka-teki. Laraskan dia. Buat teka-teki. Teka-teki lah. Iaitu dikatakan pada kami dua air yang sah bersuci dengan salah suatu daripada keduanya dengan asing-asing. Kalau berasingan sah. Kita dah guna air dalam kolam tu bercampur dengan air tai lembu kan. Kalau payah umum kan. Belum maaf. Sah. Lepas tu guna air ni pula untuk ambil semayang, itu untuk basuh berak, untuk wuduk. Ni ambil tak ambil semayang wuduk pula air ni. Asing-asing boleh. Dan tidak sah dengan keduanya bila berhimpun. Bila campur tak sah. Apa masalahnya? Air yang dimaafkan dia kerana umum balwa bercampur dengan perkara-perkara yang mukhalid tu kan, yang boleh mengubah akan bau, rasa dan warna air mutlak tu jadi berubah. Tapi oleh kerana umumul balwa dimaafkan, boleh pakai. Bukan berbeza tadi masalah yang saya sebut dalam Sabilah contoh kan, yang kalau sekiranya dia bercampur lah, memang tidak langsung air seperti kiambang yang hidup dah lama, seperti sampah yang jatuh ke dalam telaga, kemudian dia reput jadi mengubah air. Yang itu perubahan-perubahan gitu dengan sebab bukan dicampak oleh campuran perbuatan manusia dia sendiri kan. Yang itu dia memang tak berubah langsung, status mutlak memang kekal atas mutlak dia. Seperti contoh lagi sungai-sungai yang dasar sungai itu, tanah dasar sungai itu ada belerang, tanah apa namanya, tanah kabut, gambut. Jadi rasa dia pun payah semacam, warna pun dah hitam-hitam. Kekal hukum mutlak. Walaupun kekal. Itu tak ada masalah. Dia lalu pula kawasan banyak garam, maka rasa masin pula. Itu kekal. Yang tu mukhalid lah, tapi kekal. Ini mukhalid yang ini kira-kira berubah, tapi dengan sebab susah nak pelihara. Ibarat dengan susah pelihara tu, maksudnya kalau sekiranya kita boleh hindari, memang dia hukum najis dah tu, ataupun hukum tak malah itu, sebenarnya tu dimaafkan. Tu contoh saya sebut tadi kan, macam tahi tu, macam bukan tahi tu sama-sama. Kita pertamain pada tu umum balwa, maaf. Kalau dicampurkan dengan untuk masalah ni, dicampur dengan mutlak menjadi lebih berkolah pun apa dia? Kalau campur dengan mutlak sampai dua kolah hilang bau rasa warna tu, dia kembali kepada mutlak. Kurang pada berkolah saja. Kolah. Sampai dua kolah hilang bau rasa warna, sifat-sifat yang menghilangkan mutlak air tu kan. Jadi sampai hilang bau rasa warna dia. Tidaklah sampai 100% hilang tu, kerana fiqh dia tak perlu sampai 100%. Itu yang dikatakan diistilahkan sebagai takdir yang mukhalafah tu. Takdir mukhalafah kalau dalam di sisi tahap mustamal tu, kalau bau dia sekadar bau apa? Baunya air lazan, yang itu dinamakan dia sebagai lubban zakar. Lubban zakar tu kebiasaan Arab tu lah. Kalau air tu sampai kalau tahap bau dia macam bau lubban zakar, maka mustakmal lah itu. Bukan tak sampai
kot tapi tak sampai kekuatan bau tu. Maka dia kekal pada mutlak. Bau dah contoh dah. Takdir mukhalafah tu. Kalau rasa iaitu rasa ada 5. Warna-warna air inap tu tahap mustamal. Itu apa panggil. Jadi jangan sampai rasa tu rasa tajam ni mesti macam air delima kan. Ruman tu kalau dia perah kan dia, bukan dia ada masam-masam kan, bukan mesti masam. Bila bercampur dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang mengubahkan tu, sesuatu suci tu lah, perkara suci pada air yang kurang 2 kolah tu, air tu mutlak bila bercampur dengan benda tu. Jangan ketajaman rasa ni sampai bau rasa apa, ruman. Kalau sampai diletak lidah rasa macam rasa ruman tu, ketajaman rasa tu hilanglah mutlak dia. Bukan kata 100% tak ada berubah. Tak perlu. Kalau berubah sikit tak apa. Tu kata berubah sikit boleh. Berubah sikit-sikit ni tak hilangnya mutlak air sebenarnya. So banyak Fathul Mu'in dalam Fathul Wahab mengatakan, bagi orang yang mandi jenazah tu, kalau ikut kaedah air 9 yang sebenar, air yang ketiga tu ialah air mutlak yang diletak sedikit kapur barus, yang kadar dia tu tidak menghilangkan mutlak air tu. Tu ibarat tu. Mana boleh berubah, boleh, tapi jangan sampai tahap hilang mutlak dia dah sampai kadar tahap mustakmal. Kalau rasa kapur barus tu, ketajaman barus yang dah bercampur air mutlak tadi, sampai ditajam macam mana apa rasa masamnya apa, ruman di 5 tu kan, hilang mutlak. Tapi kalau kadar sikit je bau. Sebab tu kau bagus untuk mandi mayat ni, bukan tumbuk tu sampai air tu jadi warna putih. Tak betul tu cara mandi mayat. Tak betul cara mandi gitu. Kau baru dia sikit je letaknya sekadar. Dia sebagai bahan pengawet kan, tapi tak hilang mutlak. Air itulah dimandikan. Tu kalau ikut betul kaedah cara mandi yang betul lah. Kalau mandi ada tu buatlah. Kita ini mana sekadar kita nak buktikan perubahan-perubahan air tu boleh berlaku. Tak semestinya air boleh berubah aja bau, berubah rasa warna tu jadi mustamal. Tu jadi mutanajis. Tak, tengok kadar juga. Perubahan tu kadar mana? Itu maksudnya takdir yang mukhalafah, istilah dia. Nak kena bahas panjangnya lebar gitu lah. Kata kita ni. Ada pun yang diiktimadkan. Kata-kata tu. Oh. Saya tertinggal tu tak? Tertinggal ke? Adapun yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar tiada memberi mudarat, iaitu menyucikan juga. Khilaf Ibn Hajar dengan Romli kata kalau asing-asing sah. Kalau campur tadi, masalah tadi kan, campurkan air yang dimaafkan, sebab campur mukhalif dengan sesuatu yang boleh menghilangkan status mutlak dia, tapi dimaafkan. Kalau campur dengan betul-betul air mutlak tu tak sah pula. Kalau asing-asing sah. Romli Ibn Hajar kata boleh je. Romli Ibn Hajar ikutlah. Wahuma mukarrarani indana. Di takrir ni maksudnya dimantapkan, dibuat kajian. Tu kata takrir. Dicari jalan-jalan dalil itu, ulama selidik apa wajah dalil dia. Tatabba'u kalamahuma, mereka periksa kalam Ibn Hajar dan Tuhfah dengan Romli dan Nihayah. Fawajadu annama fihima, mereka mendapati apa yang ada dalam Tuhfah Nihayah ni umdatul mazhab,
Maka dapat itu adalah umdah bagi fatwa dalam mazhab Syafi'i. Ini tinggal topah ayah kat mana? Kita tak jauhi topah ayah aja. Mari kita tak nak sebut tak jauhi kat mana? Lekeh yang kita jauhi. Sudah. Tak jauhi bukan dijauhi. Pasal mula-mula jikalau ada dua kolah dan lebih bercampur dengan najis yang serupa dengan air seperti air kencing yang hilang baunya dan rasanya dan warnanya, maka hendaklah ditakdirkan dengan takdir yang sangat, iaitu pada warna air dakwat dan pada rasanya air cuka dan pada baunya air kasturi. Ini kena ingat elok. Ini takdir mukhalafah juga. Ditakdirkan juga. Tapi untuk memastikan kategori air itu sudah masuk, sudah jadi mutanajis. Kita sanksi air ini sudah mutanajis ke? Sudah jadi mutanajis ke atau masih sanksi ya? Lepas tu kita kena selidik dia. Kena buat uji kaji dia. Berubah memang ada perubahan, tapi uji kaji dia. Dari situ dia takdirkan dengan yang mukhalif. Sangat tu kena selidik betul-betul lah pada warnanya, dan itu warna dakwat. Kalau sampai campuran itu sampai tak jadi macam dakwat, kalau jadi dia najis ya. Kalau tidak tak apa. Ini air mana ni? Air bercampur dengan najis yang dah jadi rupa macam air, seperti air kencing yang hilang bau rasa dan warna. Hilang bau dan rasa dan warna bercampur dengan mungkin setitik, dua titik kan. Banyak pun tak tahu, kita tak tahu air tu. Air tu air kencing. Mutlak. Kurang dua kolah tu. Ini cerita kurang dua kolah semua ni. Lepas tu bila dia sukat, ada perubahan tapi tak sampai. Kalau warna seperti warna dakwat. Lagi rasa seperti air rasa cuka. Bau seperti bau kasturi. Kasturi bau kan, tajam macam bau kasturi. Rasa tajam dia tu tajam macam rasa cuka. Warna dia tu pekat macam sepekat warna dakwat. Kalau ada salah satu mutanajis. Kalau tak, masih kekal pada mutlak air. Ini cerita bercampur. Tapi kalau pasti air kencing dalam botol tu memang air kencing, tapi dah berubah orang sudah pasti, itu pasti ya. Baik, kalau air kencing yang kekal setitik je jatuh ke dalam timbul yang kurang dua kolah, apa hukumnya air tu? Mutanajis dua kolah. Walaupun setitik air kencing, tapi air kencing asal dia masih ada bau rasa dan warna dia. Walaupun setitik, tu masak kita. Beza dengan Maliki. Maliki mengatakan selagi tak ada perubahan bau rasa dan warna, tak najis, tak jadi mutanajis. Maliki. Kita dekat sini. Maka manakala air itu dua kolah jatuh perkara itu di dalamnya, maka hendaklah kita takdirkan jikalau sudah berubah dengan takdir kita, jikalau sedikit sekalipun.
maka dihukumkanlah najis air itu. Maka jika tiada berubah, maka suci ia dapat menyucikan. Sini dia kata sampai 2 kolah pula. Boleh faham lah, 2 kolah. Campur air kencing yang dah hilang bau rasa warna. Kena takdir mukhalafah je lah. Kena tu baik elok tu. Untuk takdir untuk mustakmal, takdir untuk mutanajis tu. Ada beza kan. Kena ambil elok baik tu. Dapat dah? Tulis? Catat dulu, ingat. Tapi tak ada kerja, kita nak buat kerja. Itu air banyak lagi. Kalau ada air, ada jenis itu, ada pipe luar atau pergi ambil uduk luar. Ini nak menunjukkan betapa detailnya hukum tu ada. Mana in case kalau perlu sangat, ini cara dia. Tapi kalau tak perlu, tak payah. Dalam Sabilan Muhtadin pun dalam kitab-kitab yang besar-besar pun dia beritahu dah. Buat apa buat kerja pergi takdir uji kaji tu, sedangkan sungai ada tepi, pergi ambil sungai je lah. Duduk kena buang air apa. Tak ada kerja pula pergi ujung tu air ada timbul sesuai buat ujung kaji situ buat apa. Kalau air tu, setelah air tu air najis, macam yang sebab ubat new water tu dia osmosis kan, dia memang tak boleh. Ya, semestinya kalau cukup 2 kolah. Bila najis tu bercampur, dia cukup 2 kolah. Cukup 2 kolah, hilang bau rasa dan warna. Dia mutanajis tu bukan najis. Najis memang tak boleh lah. Najis kalau walaupun sampai 2 kolah lebih 2 kolah, dia najis. Dia tak boleh diubahkan jadi mutlak. Tak, dia takkan. Pasal dia tidak ada asal dia. Asal dia najis. Kalau dia ubah bagaimana pun najis je. Cuba contoh air kencing. Kompul semua air kencing kan. Lepas tu kita buat sudi ni, hukumnya najis juga. Sebab dia asal air kencing. Dia istishabul asli. Kembali pada hukum asal. Hukum asal najis. Kalau bercampur macam air pembentungan apa semua itu bercampur, ada mustakmal, ada mutlak, ada kalanya najis, campur-campur itu bercampur aduk. Yang itu kalau nak buat osmosis, kalau cukup 2 kolah dia kembali kepada mutlak lah. Kena bolehlah pakai hadis yang kata idza balagal ma'u qataini khabatha. Bila air sampai 2 kolah tidak dia menanggung najis, maksud dia tak najis dah. Boleh bertukar. Kalau kata istishabul asli, kembalikan dia pada hukum asal. Hukum asal dia memang hukum dia suci, hukum mutlak. Semua sudah bercampur dengan mungkin boleh dia asingkan najis pula dengan cara sulingan ke, cara proses osmosis ke. Okey lah tu. Cumanya kalau kita gamak tak gamak nak minum lah, itu masalah lain. Selera kan. Boleh. Orang kata di England tu, sini ni ada dengar cerita lah. England mana ada air sangat. Sungai Thames tu lah. Air Sungai Thames tu air paling kotor. Tak betul? Kan air bersih. Air kotor, air tu dia orang tapihnya masuk. Lepas tu dia orang sana, buka pipe boleh minum. Air bersih. Dia datang sini kena masak dulu. Jadi kondem air kita. Dia tak tahu tempat dia tu. Kita walaupun nak masak, masalah klorinnya, air sungai kita bersih. Tapi habuk-habuk kotor itu je. Sungai kita bersih kan. Dia, ialah dia boleh minum, buka pipe minum terus. Tapi asalnya, nampak lah situ. Jadi barat ni, dia orang dulu dia melecehkan kita ni, orang timur ni. Dulu lagi. Sebenarnya semua kerosakan punca pada dia, pada barat, bukan pada timur. Barat. Kalau kata hadis memang ada. Serah. Boleh kita berhenti dulu, Pak. InsyaAllah. Dari masa panjang umur kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.